Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Semua sihat? Hari ini kita akan belajar bidang pembelajaran yang baru, iaitu tajuk ataupun bab yang ke-6. Tajuknya iaitu sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Pada hari ini kita akan sentuh 6.1 sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Di akhir PDPC, pelajar akan dapat yang pertama, menjelaskan dengan contoh sokongan pada haiwan. Kedua, menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Menghubungkaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. So, hari ini hanya kita akan ambil objektif yang pertama, menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan. Cuba kamu imbas kembali senaraikan jenis haiwan vertebrata yang kamu telah pelajari pada tingkatan 2. Dah selesai tingkatan 2 lah. Yang pertama, mamalia. Yang kedua, amfibia. Yang ketiga, burung. Yang keempat, reptilia. Dan juga yang akhir sekali, ikan. Ini adalah jenis haiwan vertebrata. Nak mudah ingat, kamu ingat dengan mengambil perkataan yang warna merah tu, mulberry. Apakah jenis sokongan pada haiwan? Sistem sokongan dalam haiwan dipanggil rangka. Nyatakan jenis sokongan pada haiwan. Ada 3 jenis, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Nyatakan sistem sokongan bagi haiwan vertebrata dan invertebrata. Invertebrata biasanya adalah rangka luar atau rangka hidrostatik bagi menyokong bentuk haiwan tersebut untuk dia bergerak. Vertebrata pula ialah rangka dalam. Daripada penerangan tadi, kita uji minda dulu. Apakah sistem sokongan bagi haiwan-haiwan berikut? Obor-obor, ikan, kucing dan juga udang. 4 haiwan ini, apakah jenis sokongan bagi haiwan tersebut? Huraian jenis sistem sokongan. Rangka dalam, dia menyokong bagi vertebrata termasuk manusia. Kita ni mempunyai sokongan rangka dalam yang terdiri pada tulang dan rawan. Fungsi rangka dalam haiwan adalah pertama, nak menyokong berat badan. Yang kedua, melindungi organ dalaman. Yang ketiga, mengekalkan bentuk badan. Yang keempat, asas atau tapak pautan bagi otot. Yang kelima, menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Dan yang keenam, menyimpan mineral. Contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam ialah kuda belang, gajah dan monyet. Rangka luar. Rangka luar adalah rangka di bahagian luar bagi kebanyakan organisma invertebrata yang terdiri daripada lapisan keras keratin berlilin ataupun cengkerang. Contoh macam ketam. Ketam kan dia ada cengkerang kat luar, ada kulit keras. So dia adalah haiwan yang mempunyai rangka luar. Apa fungsi rangka luar haiwan tersebut? Pertama, nak menyokong berat badan dia, mengekalkan bentuk badan, dan yang ketiga, melindungi organ dalaman haiwan tersebut. Akhir sekali, menjadi tapak pelekatan otot. Contoh, udang, penyu, belalang dan kala jengking. Haiwan ini mempunyai rangka luar. Dan yang ketiga, rangka hidrostatik. Sebagian haiwan yang berbadan lembut seperti cacing mempunyai bendalir dalam ruang badan dia dan tidak mempunyai sebarang tulang. Bendalir badan ini akan mengekalkan tekanan
dalam semua arah ke atas dinding badan untuk memberi bentuk rangka hidrostatik dan menjadikan haiwan tersebut tegar. Cuba kamu ambil cacing ke, nanti kamu picit dia, kamu akan dapati ada lendiran. Sebab itu dia dikatakan dia punya rangka hidrostatik, ada cecair di dalam badan ya, ada berdalih. Okey, fungsi rangka hidrostatik mengekalkan bentuk badan, mengawal bentuk badan, berperanan dalam pergerakan haiwan tersebut. Contoh cacing, lintah dan tapak Sulaiman. Okay, bagi memahami atau mendalami topik atau subtopik 6+1 ni, kamu perlu melakukan aktiviti 6.1 muka surat 115 buku teks. Apa tugasan dia? Iaitu buat persembahan multimedia mengenai jenis sokongan dalam haiwan, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Saya bagi tempoh 1 minggu, so hari ni hari Rabu depan kamu perlu buat persembahan. Okay, apa arahannya semua telah tulis. Bagi kelas part AE, kamu perlu membuat persembahan PowerPoint di dalam kelas Google Meet. Bagi kelas part SV1 dan part SV5, kamu hanya hantar hasil PowerPoint anda, persembahan anda tu ke email saya. Okay, akan saya sharekan dalam WhatsApp group email saya. Okay, bagi memahami lagi subtopik 6+1, kamu boleh melayari YouTube ni ya. Ini adalah link YouTube yang berkaitan subtopik 6+1. Kamu boleh rujuk untuk menambahkan pemahaman kamu dalam tajuk 6+1. Okay, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan kelas online kita pada hari Isnin. Bye.